Hai semua, hari ini kita akan belajar bagaimana nak hasilkan semua sijil-sijil ni dalam satu masa yang sama. Ini contoh. Okey, jom kita belajar. Okey, jadi perkara pertama yang cikgu kena ada adalah senarai nama murid sekali dengan diorang punya pencapaian, diorang punya acara, pertandingan apa, dan ini adalah email ni adalah optional. Okey, optional. Jadi data ni atas pada cikgu. Okey, atas pada cikgu. Cikgu nak masukkan data apa yang ada dalam sijil. Sekiranya cikgu nak buat sekadar sijil penyertaan sahaja, maka yang bahagian pencapaian ni tak perlulah. Okey, jadi ini adalah data yang saya ada. Dan email ni sekali lagi saya kata ini adalah optional sahaja. Cikgu boleh kalau ada pun tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Okey, bila dah ada data macam ni, okey, untuk langkah yang kedua, kita akan buat sijil dahulu dalam Google Slide. Jadi saya buka dekat browser saya ni, Google Slides. Okey, saya type je slides.google.com. Okey, untuk masuk ke Google Slides. Okey, dan saya akan buat satu template barulah. Okey, ni template yang sebelum ni. Saya klik sahaja pada blank presentation, klik atas ni blank. Okey, jadi saya buang yang ni, saya tak perlu semua ni. Saya select all, klik saja pada button delete dekat keyboard. Kemudian saya nak ubah, okey, nak ubah kepada size A4. Okey, jadi saya pergi dekat file, saya pergi dekat page setup. Okey, sekali lagi, file, page setup. Okey, kemudian page setup ni dia punya size kita buat custom. Dan untuk size A4 kita tengok A4 size. Okey, size A4 adalah kalau dalam milimeter 210297. Okey, jadi kita pun ikutlah. Okay, yang ni dalam sentimeter. Jadi 210 21.0 dan 29.7. Okey, klik apply dan kita akan dapat slide dalam size A4. Kemudian untuk design dia atas pada cikgu lah macam mana. Macam saya download sahaja design yang dah ada dekat internet. Contoh yang ni, saya dah ada ni. Ni dalam bentuk image dah ni. Apa yang saya perlu buat, masukkan sahaja dalam saya punya slide. Nak masukkan macam mana? Copy paste je sebenarnya. Saya klik kanan. Okey, kemudian saya copy. Okey, ni copy gambar ni. Okey, kemudian saya klik kanan kat sini, saya klik paste. Ataupun cikgu boleh guna Ctrl+C, Ctrl+V lah. Okey, jadi ni dia dah siap dah pun sebenarnya kita punya design untuk sijil. Okey, saya nak buat ringkas saja. Okey, kemudian saya nak masukkan logo sekolah. Okey, jadi saya cari logo sekolah lah. Okey, dalam laptop saya ni dah ada logo sekolah. Saya just guna yang ada je lah. Contohnya dekat sini. Okey, escape belah kolam. Okey, macam biasa, copy. Kemudian pergi dekat Google Slide balik dan pastekan dia. Jadi dah akan keluar lah. Okey, logo sekolah. Jadi saya nak letak logo sekolah kat atas ni. Okey, tapi tak naklah besar sangat macam ni kan. Macam biasa je. Okey, logo sekolah sahaja. Untuk sijil sekolah ni sudah mencukupi. Kemudian saya nak masukkan details lah. Detail apa. Okey, ini adalah sijil. Saya nak buat sijil pencapaian kan. Jadi saya klik pada text box kat sini. Okey, text box. Okey, buat text box baru dan typekan sijil pencapaian. Okey, untuk pilihan font atas pada cikgu lah. Okey, saya nak guna yang mudah je ni. Yang ni, font ni besarkan sedikit. Dan disebabkan sijil ni color-color, saya nak tukarlah warna merah. Okey, macam ni saya tukar pada warna merah. Okey, dah jadi sijil pencapaian. Kemudian masukkanlah teks yang biasanya orang letak apa semua tu. Okey, saya nak letak mula dengan okey.
saya mulakan dengan adalah dengan ini diakui bahawa. Okey, kemudian saya akan masukkan nama murid. Okey, macam mana nak masukkan nama murid? Okey, pertamanya cikgu tengok balik dekat Google Sheet cikgu tadi. Okey, yang ada data murid semua ni. Okey, data murid ni cikgu tengok dekat atas ni, dia punya tajuk dia. Macam ni nama kan, nama kelas pencapaian. Jadi yang kita nak masukkan data ni dia mesti sama dengan apa yang kita type kat sini. Contoh yang pertama sekali adalah nama. Jadi saya pun buat macam mana? Buka bracket segitiga macam ni. Okey, ada kat keyboard cikgu tu. Kemudian tutup balik. Nama tutup balik macam tu. Okey, boleh cikgu. Jadi senang saja, sekali lagi saya tunjuk. Okey, dekat keyboard tu cari yang simbol macam ni. Simbol macam ni. Okey, tuliskan nama, kemudian tutup nama. Kemudian kita nak tambah kelas. Okey, kat bawah sama kelas. Macam tu. Okey, dia ada nama dan kelas. Okey. Telah diakui bahawa telah berjaya. Telah dinobatkan lah. Kecil je. Telah dinobatkan sebagai. Okey, yang ni adalah dia punya pencapaian dia. Pencapaian. Okey. Kemudian pencapaian acara apa? Pencapaian acara. Okey. Yang dinobatkan sebagai contoh Johan. Apa ni? Bagi contoh sebagai Johan mengarang sajak. Okey, Johan mengarang sajak dalam. Okey, kemudian nama pertandingan. Okey, nama pertandingan. Okey, jadi kita bolehlah guna satu template yang sama saja untuk pelbagai jenis pertandingan lah. Mudah sebenarnya kerja kita. Okey, yang kemudian buat target sikit lah. Buat target sikit yang diadakan pada contohnya saya buat pertandingan ni adalah Ogos hingga September 2021. Yang ni saya tak perlu buat apa tu macam lain lah, sebab yang ni adalah benda yang sama sahaja. Okey. Kemudian bawah sekali saya nak tulis tahniah atas kejayaan anda. Okey, something like that. Okey, stylekan sikit. Okey, kemudian yang atas ni saya nak nama kelas ni saya nak besarkan sikit. Okey, nama besar. Kelas ni kita kecilkan lah. Okey, dan nama saya nak bold. Saya nak besarkan dia. Okey, kalau cikgu nak tambah nombor kad pengenalan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, yang ni dua ni saya nak boldkan dia. Okey, supaya nanti bila jadi CJ tu, bila kita gabung tu, dia jadi bold lah. Okey. Nama pertandingan pun saya nak bold. Alright. Okey. Jadi itu sahaja. Jadi kat bawah ni kita nak apa tu? Nak buat ni lah tanda tangan. Contohnya tanda tangan guru besar. Okey, jadi saya buka text box baru. Okey, kita buat garis macam ni sikit. Style traditional lah ni. Kita pun letak lah nama guru besar. Hafiz Abdul Wah. Contoh guru besar SK Meladau Kolam. Okey. Okey, saya nak style bawah sikit, tak bawah sikit. Okey, yang ni saya nak boldkan dia. Okey. Dan kita boleh kalau misalnya kita guru besar kita benarkan, kita letak terus tanda tangan digital, kita boleh letak terus. Okey, kalau tak kita print nanti boleh boleh sign balik lah. Ini tanda tangan yang saya dah ada. Saya copy saja tanda tangan ni. Kemudian saya pergi balik dekat kita punya slide tadi. Okey, dan saya pastekan dekat slide ni lah. Paste. Okey, jadi dah ada tanda tangan. Masukkan saja, jadi mudah kerja kita. Okey. Okey, jadi sekarang ni apa yang penting adalah apabila kita letak data kita tu mesti dia dalam bentuk macam ni. Kita nak guna AutoCAD sekarang ni, mesti dalam bentuk macam ni lah. Dia ada apa tu? Bracket segitiga ni. Bracket macam anak panah ni. Dekat setiap data yang kita nak letak ni. Okey?
Okey, dah siap macam ni. Kita namakan kita punya slide ni. Saya nak namakan jadi CJ penyertaan. Okey. Lepas nak simpan dalam satu folder khas. Okey, jadi saya klik pada My Drive. Saya klik pada New Folder. Saya type CJ penyertaan Go Academy. Contohnya. Okey, ni contoh ha. Okey, create folder dan move here. Okey, jadi saya sangat-sangat rekomenkan cikgu buat benda yang samalah. Buat folder dalam Google Drive kita supaya mudah kita nak cari balik CJ kita nanti. Okey, dah pun siap. Jadi kita balik semula kepada Google Sheet kita. Jadi macam tadi, dalam Google Sheet kita ni dah pun ada data. Jadi kalau cikgu ada data ni dalam Excel, cikgu pindahkan sahaja kepada Google Sheet, upload ke Google Sheet. Okey, kita dah ada dalam Google Sheet. Sekarang ni, apa yang kita nak buat adalah kita kena install add-ons AutoCAD. Okey, jadi cara nak install add-on AutoCAD, cikgu klik saja pada add-on kat atas ni. Okey, kemudian cikgu klik pada Get Add-ons. Dan cikgu cari AutoCAD. Okey, AutoCAD. Okey, yang ni dia AutoCAD kat atas ni. Okey, cikgu ambil yang ni, yang logo kuning ni. Macam ni. Okey, macam saya dah install dah, tak ada masalah. Kalau cikgu belum install, just klik je saja install ni. Okey, dah install, cikgu maybe kena refresh balik page ni lah, baru dia ada. Okey, dah pun siap install, cikgu buka balik Google Sheet ni, klik pada add-ons, dan akan ada AutoCAD kat sini. Klik button launch. Okey, maka dia akan buka paparan macam ni. Apa yang cikgu perlu buat, klik pada new job. Okey, namakan job kita CJ penyertaan sekolah contohnya. Okey, kemudian klik next. Kemudian kata choose template. Okey, choose template, kita ambil template yang kita buat tadi, yang CJ penyertaan ni. Okey, jadi klik sahaja from drive. Okey, dan cari balik template kita. Yang ni lah, yang saya ada kat sini je. Klik select. Okey, dah siap. Klik pada button next. Okey, kemudian kat atas ni merge tab. Nampak tak? Merge tab ni kita pastikan kita pilih sheet yang ada kita punya nama ni. Jadi saya klik pada sini. Sheet 1 lah. Saya punya sheet 1 ada satu sheet sahaja. Okey, kemudian kat sini dia dah automatic dah map kita punya nama ni dengan tab dekat atas ni. Nama kelas apa semua ni. Okey, macam saya dah okey dah. Kalau tak ada, contoh, oh ni nama pertandingan. Nama pertandingan ni tak sama. Sebab kat sini saya tulis pertandingan sahaja. Dekat dalam slide saya tulis nama pertandingan. Jadi tak ada masalah cikgu. Cikgu klik saja maps to column. Dan pilih column yang betul lah. Okey, pertandingan contohnya. Okey, dah siap. Klik pada button next. Kemudian inilah file setting. Okey, file setting ni macam mana kita nak namakan file ni. Sebab nanti kita akan hasilkan file dalam bentuk PDF untuk seorang-seorang ni kena ada nama lah kan. Okey, macam saya CJ ni saya nak bagi nama dengan start dengan nama kelas dia. Kelas. Okey, jadi dekat sini ada button biru ni kan, cikgu klik je sini. Cikgu klik pada kelas, dia akan copy. Kat sini cikgu paste balik. Klik kanan, paste. Dia akan keluar kelas. Saya nak mulakan dengan kelas. Kemudian sedikit space, kemudian nama budak. Okey, nama. Okey, kanan dan paste. Jadi file kita nanti akan diberi nama mengikut kelas dan nama budak tu. Type kita adalah sebagai PDF lah. PDF. Yang ni multiple output. Klik next. Kemudian dekat mana kita nak letak folder ni. Okay. Kat sini kita nak choose folder. Okay, kita nak masukkan dalam file, dalam folder yang kita buat tadi, CJ penyertaan ni kan, ingat tak? Tadi kan kita buat folder kan, folder CJ penyertaan kan. Okay, kita nak masukkan dalam folder ni. Okay, saya dah jumpa folder saya. Klik select. Kalau misalnya cikgu tak nak buat macam ni pun tak ada masalah. Dia akan letak dekat luar Google Drive cikgu lah. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Yang ni dia dah automatic select kat saya sebenarnya tadi. Okey, buang satu lah. Okey, kemudian klik button next. Okey, dynamic folder reference tak perlu, next. Set merge condition pun tak perlu. Untuk yang ni kita nak buat simple je, tak perlu. Klik next. Kemudian share. Sekiranya cikgu nak hantar direct email CJ yang dah generate ni pada email murid,
kita boleh guna fungsi share doc and send emails ni. Macam mana cara dia? Cikgu klik sahaja dulu pada share yes. Share doc sebagai PDF lah, PDF. Okey, yang ni kita buat yes. Korang jangan any option lah, ikut dia cikgu. Yang ni kita nak share balik, kita benarkan dia share balik. Yang ni kalau kita klik yes kat sini, dia tak akan keluar email kita lah, yang akan keluar no reply. Okey, kemudian to, nak hantar ke email siapa? Klik pada to ni, kemudian kita klik pada email. Nampak tak? Kita ada email kan, ada column email. Klik pada column email, dia akan copy. So, kita klik kanan dan paste sahaja. Jadi, dia akan ikut email ni lah. Email setiap murid ni lah. Kemudian, type in subject. Subject ni apa? Subject email kita lah. Contoh, kita nak kata tahniah. Tahniah. Okey, anda telah berjaya mendapat tempat. Apa pencapaian dia? Kita pun letaklah pencapaian. Tempat apa? Tempat okay, pencapaian. Kemudian bawah ni kita bolehlah letak custom message kita apa semua. Okey, ini cara dia. Okey, untuk saya kali ni saya tak nak share doc, saya tak perlu share doc. Klik no. Okey, and then klik next. Run on form trigger tak perlu, ni bukan Google Form. Run on time trigger pun tak perlu. Dan klik save. Okey, dah siap semua. Kita tengok dulu. Kita test dahulu satu. Okey, macam nak test dahulu satu, cikgu klik pada button mata ni. Preview job details. Klik pada button ni. Okey. Dan dia akan loading dahulu. Dia akan createkan kita punya sistem semua. Kemudian klik pada preview for first mergeable row ni. Okey, kita klik sini. Yang ni untuk kita tengok dulu sama ada template kita ni kena atau tidak, ada masalah ke tak. Okay, dia akan generate preview job. Okay, jadi dia cakap sini document successfully created. Untuk tengok klik preview ni, klik pada link ni. Klik sini. Okay, ni adalah preview dia. Okay, jadi saya check tu satu. Okay, dah betul nama kelas. Ada pencapaian, okay, ada ni, ada yang ni, okey. Okey, alright. Oh, yang ni 2020 dan 21. Oh, ada salah sikit. Kalau ada salah sikit, apa yang cikgu perlu buat lah, balik semula kepada CJ penyertaan ni, balik pada Google Slide kita ni. Cikgu ubah je lah, okey. Ubah sahaja 2020 pada 21 pada 2020. Macam tu sahaja, mudah sahaja. Okey, jadi klik close. Dan dah rasa puas hati semua, klik saja pada button play ni untuk run job kita. Klik pada button tu dan dia akan hasilkan sijil untuk cikgu. Okey, dah pun siap. Okay, jana sijil kita. Boleh klik close kat sini. Cikgu tengok. Okey, kalau tengok kat sini. Ini semua adalah link kepada file kita. Jadi kalau saya klik lah salah satu sini, klik pada button ni, dan sekarang saya boleh preview lah kita punya file yang telah dihasilkan. Jadi sekejap sahaja kita dah berjaya hasilkan 35 keping CJ lah. Dan sebenarnya kita boleh buat banyak lagi lah. Banyak lagi sebenarnya. Saya pun pengalaman saya buat benda ni sampai ribu-ribu lah saya jana CJ untuk daerah saya. Okey cikgu, jadi boleh cuba. Kalau cikgu nak cari CJ ni balik dalam Google Drive pun, cikgu pergi sahaja pada Google Drive cikgu. Contoh saya buka Google Drive yang kita buat tadi. Dan cikgu carilah folder tadi. Folder apa tadi? CJ penyertaan kan. Okey, yang ni CJ penyertaan akademik yang ni. Cikgu buka folder ni, cikgu akan nampak akan nampak semua CJ yang kita hasilkan tadi. Okey, jadi macam mana nak hantar kat murid? Itu atas pada cikgu lah. Tapi untuk video seterusnya saya akan tunjukkan pula bagaimana untuk kita bina pangkalan data di mana kita boleh letakkan semua CJ ni. Okey, itu saja. Selamat mencuba.